أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 118. Muka surat 118, baris yang ke-13 daripada atas. Surat 118, baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka adapun riya, kata Imam Ghazali rahimahullah, maka aku, ini Imam Ghazali, sebutkan padanya pada riya. Pertamanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pun riya, maka aku sebutkan padanya pada riya. Pertama, asal yang pertama, firman Allah Ta'ala pertama ni asal umbi yang pertama. Sebab nanti turun ke bawah tu, daripada baris maka ada pun riya, turun ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nampak tak dalam kurungan? Dalam kurungan tu, al-aslus sani, asal umbi yang kedua. Jadi pertamanya ni, ini umbi yang pertama. Sebab terdahulu Ghazali menyatakan bahawa riya dan ujub, Imam Ghazali akan datangkan usul dia, umbi dia. Didatangkan usul umbi dia. Maka riya didatangkan berapa usul riya ni, berapa usul, berapa umbi pada membicarakan berkaitan dengan riya. Sebab di bawah tu usul asal yang kedua, kemudian asal yang ketiga, asal yang keempat, asal yang keempat, empat asal, empat umbi pada pembicaraan berkaitan dengan riya. Pada pembicaraan berkaitan dengan riya. Kemudian didatangkan pula asal umbi pada pembicaraan ujub. Pembicaraan ujub didatangkan berapa asal? 3 asal pada pembicaraan ujub. Sebab kita ni kena tahu dia punya apa ni, dia punya susunan tu lah. Kena tahu dia punya susunan. Jadi kita tanda dulu lah. Ni pertamanya ni, asal yang pertama, turun ke bawah, al-aslus sani, umbi yang kedua daripada 4. Kemudian
Di muka surat yang ke-119, baris yang ketiga daripada atas, dan asal yang ketiga, umbi yang ketiga pada membicarakan riak. Itu muka 119, baris yang ketiga daripada atas. Jumpa? Hak Rumi tu cari sendirilah hak Rumi tu. Muka 119, baris yang tiga daripada atas, dan asal yang keempat. Turun sebaris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris. Bermula asal yang keempat. Bermula asal yang keempat. Umbi yang keempat pada membicarakan riak. Pada membicarakan riak. Ada 4 asal. Saya baca tadi. Pertamanya firman Allah Ta'ala. Itu asal yang pertama. Umbi yang pertama. Dia akan bicara ujuk pula. Bermula daripada musyrak 120. Kita ambil dia punya poin-poin dia. Kalau pandai buat catatan tepi tu. Lah kali sampai masa asal yang kedua apa pula? Yang pertama mana? Asal yang ketiga. Sebab kita nak sapa satu-satu tu minggu juga. Pada berminggu-minggu tu kerana kelas mingguan. Berminggu-minggu lah kerana kelas mingguan. Jadi dia akan masuk pula pada pembicaraan ujuk di muka surat 120. Dia masuk bicara ujuk. Kalau hak Rumi tu mungkin dia tulis macam tak tahulah, dia ada Rumi dia ada perenggan baru. Rumi dia ada perenggan baru. Jadi 120 baris yang keempat daripada atas tu. Dan ada pun ujuk, maka kata Imam Ghazali, aku Imam Ghazali hendak sebutkan padanya pada ujuk akan beberapa usul, beberapa umbi pula pembicaraan. Huriyat ada 4 dah usul, 4 umbi dah. Ujuk berapa umbi? Pertama, dia buat kurungan gitu. Pertama, hak kita ni pertamanya kita dah buat kurungan. Kalau kurungan bawa comel, bawa mudah kan. Ni kita baca tadi kan. Maka ada pun riak, maka aku sebutkan pada riak pertamanya, ya gitu. Kalau macam ujuk ni comel. Dan ada pun ujuk, maka aku Mazali hendak sebutkan pada ujuk beberapa usul. Mana? Pertama, awak kurungan. Tu pertama. Hak pertamanya tu boleh buat kurungan jugalah. Pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua pula. Yang kedua mana? Musyrak 120 jugalah. Baris yang kedua daripada bawah. Bermula asal yang kedua. Pada membicarakan ujuk. Selesai. Pindah musyrak 121, baris yang ke-13 daripada atas. Dan asal yang ketiga. Asal yang ketiga, umbi yang ketiga. Tak ada dah. Dia ada 3 je. 3 je hak ujuk. Riak ada 4 asal, 4 umbi. Dah, gitu lah. Tak kena tanda-tanda sebab mudahlah. Dia sampai asal yang kedua. Asal yang kedua ni apa pula? Umbi yang kedua. Yang pertama pada ni. Jadi tanda tu mudah sikit lah kalau sampai masa pembicaraan. Kalau hak Rumi tu mungkin dia perenggan, dia buat kurungan. Jadi hak pertamanya ni, kalau hak ujub tadi, pertama dia buat kurungan. Senang gitu. Jadi pada pembicaraan riak, Imam Ghazali akan datangkan 4 usul, 4 umbi, 4 tapuk no. Pembicaraan ujub ada 3 asal, 3 umbi. Ni perincian dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab tu kitab Minhaj ni bukan kitab tasawuf permulaan. Sebab dia sudah yelah nak cari orang belajar kitab Minhaj ni, lah. Ni fardu ain ni.
muqaddimah permulaan belajar tasawuf fardu ain, kitab penawar bagi hati, kitab Hidayatus Salikin. Tapi kitab Hidayatus Salikin dia samalah dengan kitab penawar bagi hati, tapi nak sampai di tempat tu, kitab Hidayatus Salikin ni di awal tu bicara bab ilmu, panjang bicara bab ilmu, bicara bab ilmu ibu manfaat, faedah menuntut ilmu, niat belajar macam mana, fardu ain, fardu kifayah, hak mana, dari kitab Hidayatus Salikin. Habis bab ilmu, al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama pada menyatakan pegangan, Hidayatus Salikin. Al-babus sani fi ta'ati zahirah. Bab yang kedua pada menyatakan ta'at zahir, pekoh. Dia pekoh bicara wudu ada, tayamum ada, mandi wajib ada, bab semayang ada, bab berjemaah ada, bab Jumaat ada, bab puasa ada. Tapi taklah sediti kita pekoh, tapi adalah. Jadi bab yang kedua pekoh pada ni. Bab yang ketiga pada menjauhi maksiat zahir. Dia pergi pada 7 anggota: mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan dan kaki. Itu bab yang ketiga. Hak itulah ada yang kita pernah bagi hati, bab yang ketiga tu. Tapi nak sampai situ, surat berapa tak tahulah. Selesai bab yang ketiga, barulah dimulai pula dengan maksiat batin. Dibicarakan pada bab yang keempat tu 10 sifat kecelaan. Bab yang kelima pada menyatakan ketaatan batin, didatangkan 10 sifat kepujian. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin, bab yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ketiga-tiga tu dalam kitab penawar bagi hati. Dia ada 3 kitab, disebut 3 kitab. Kitab yang pertama membicarakan 7 anggota zahir. Kitab yang kedua membicarakan 10 sifat kecelaan. Kitab yang ketiga membicarakan 10 sifat kepujian. Dan kitab penawar bagi hati sama dengan Hidayatus Salikin, bab yang ketiga, keempat, kelima. Tapi nak siapa bab yang 3, keempat, kelima tu tengah kitab dah. Jadi bab yang pertama tauhid, bab yang kedua, ketiga pekoh, bab yang keempat, kelima tasawuf, bab yang keenam barulah bicara zikir. Bab yang keenam baru bicara zikir. Bukan zikir harian syariat ni, bukan. Zikir harian syariat ni zikir pagi, wirid semayang, selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Zikir mana? Zikir tariqah tu. Bab yang pertama tauhid selesai, yang kedua, ketiga pekoh beres, yang keempat, kelima tasawuf selesai, ilmu amal, barulah bab yang keenam zikir. Ni hak jalanan ahli sunnah wal jamaah. Hak tak bicara fardu ain dilopak ke zikir tariqah, atau faham-faham lah. Lepas tu Syekh Dewi juga tu, dia tahu dah kita orang ni tak belajar lagi fardu ain. Itu bukan Syekh. Panggil apa? Bukan Syekh yang mursyid lah. Marah budak panggil Syekh. Bukan Syekh yang mursyid, bukan Syekh yang sebenar. Dia tak ada tahu nak uwi zikir tariqah hak ni kepada siapa. Dia uwi ke semua orang. Itu bukan Syekh. Bukan Syekh yang mursyid. Tu dia orang pakat ngaku-ngaku gila. Ada ni. Tapi nak ceritanya, tasawuf fardu ain selain daripada kitab penawar bagi hati, Hidayatus Salikin. Tapi Hidayatus Salikin tak dialah, lambat nak sampai tepat dia. Jadi hak permulaannya kitab penawar bagi hati. Kitab Minhajul Abidin ni cuba kita tengok bicara ujub, riak dan ujub ni. Dia permulaan bicara berapa muka surat dah. Ni bicara tambah lagi ni. Bicara 4 usul, 4 tapak pembicaraan riak. 3 usul, 3 tapak pembicaraan ujub. Nak masuk pada akabah yang ke-7 tu 10 muka surat lagi ni. Berapa bulan tahu lagi kita ni. Allah begitu panjangnya. Ni hak ni sudah level pertengahan. Hak mula-mulanya hak kita pernah bagi hatilah. Dalam tu perincian riak, perincian ujub lengkap. Hak ni sudah lebih menghalusi. Tetapi dalam kitab Minhajul Abidin ni lengkap tak fardu ain tasawuf? Lengkap.
Lengkap fardu ain tasawuf, tapi sudah lebih-lebih dah. Macam ginilah. Contoh-contoh. Kitab pertengahan. Kitab Matla'il Badrin. Pekoh. Lengkap dalam tu fardu ain. Lengkap sangatlah. Tapi banyak dah fardu kifayah. Contoh ni lah. Kalau contoh kitab Tauhid. Aqidatun Najin. Ad-Durrus Samin. Dalam tu lengkap dah fardu ain tauhid. Lengkap sangat. Tapi banyak dah fardu kifayah. Sama macam Minhajul Abidin. Jadi maknanya kalau kita ke Minhajul Abidin ni, kalau kita tauhid kok, kita Aqidatun Najin, kita Ad-Durrus Samin. Ad-Durrus Samin saya tahu lah. Kalau kita pekoh kok macam kita Minhajul Abidin, kita Matla'il Badrin. Ketiga-tiga ni Aqidatun Najin ataupun Ad-Durrus Samin, Matla'il Badrin, Minhajul Abidin, lengkap dah fardu ain? Lengkap. Tapi dia sudah lebih kepada fardu kifayah. Dia sudah lebih fardu kifayah. Dah kalau kita nak belajar mula-mula permulaan kitab tauhid, faridah badang lah. Kalau pekoh pula, awisyah lah permulaan. Mundiatul musalli. Mundiatul musalli tu kena kemudian sikit. Sebab mundiatul musalli tak ada bicara taharah. Dia tak ada bicara taharah. Ada kitab Wisyahul Afrah, tuang kitab yang sama dengan Matla'il Badrin. Kalau tasawuf pula penawar bagi hati. Ni kita bicara sekarang ni. Hak bicara bab riak ujub ni. Pembicaraan dia macam mana? Tengok kau selesai dah. Panjang dah kan dahulu bicara riak. Panjang. Lawan di ikhlas. Ikhlas amal, ikhlas menuntut pahala. Panjang dah situnya. Ikhlas amal, ikhlas menuntut pahala. Ikhlas ke tidak, umpama dia baca surah Waqiah, dia sembahyang sunat duha, tiba-tiba bukan nak pahala, nak murah rezeki, nak dunia. Wa amal akhirat, baca surah Waqiah. Wa amal akhirat, baca sembahyang sunat duha. Tiba-tiba nak murah rezeki atas dunia. Macam mana ni? Abang tadi perici pula. Rezeki untuk apa? Untuk belajar agama. Rezeki untuk apa? Untuk tanggung nafkah keluarga. Ikhlas lagi. Ikhlas lagi. Rezeki untuk apa? Untuk berjoli. Barulah itu riak. Ada ke orang semai baca surah Waqiah, semai sunat duha, nak rezeki apa? Nak joli. Ada gitu? Orang joli ni tak je baca surah Waqiahnya. Semua sunat duha, main fardu pun dah cukup dah kau joli. Maknanya umur rezeki sebab apa? Nak tanggung nafkah keluarga. Ikhlas. Mana panjang dah dahulu. Batu bicara pula ujub. Lawan pada sifat ujub, zikrul minnah. Ingat akan kurniaan Allah. Itulah pada sifat ujub. Panjang bicara ujub, panjang bicara zikrul minnah. Ingat kelebihan yang ada pada diri, kurnia Allah Ta'ala tu, itu lawan pada sifat ujub. Ingat macam beres dah ni, 10 muka surat lagi pula ni. Imam Ghazali akan perici pula pembicaraan riak pada 4 usul, 4 tapak, 4 asas, ujub pada 3 tapak, 3 asas. Sebab apa? Sebab ditakuti Imam Ghazali katin hak riak dengan ujub ni, yang mana terdahulu selesai dah. 5 akabah yang terdahulu selesai dah kitanya. Ilmu beres, taubah beres, akabatul awaid beres, akabatul awarid beres, akabatul bawais beres. Yang ke-6 ni pula akabatul qawadih ni. Qawadih ni yang mencerahkan akan amal, riak dan ujub ni. Hak ni kena jaga molek-molek ni. Dah selesai dah hak 5 akabah terdahulu tu. Hak bonggok terdahulu tu nak selesai. Hak tu pun cukup dahnya. Akabah ni bonggok umpama lereng tepi bukit, payah nak melintasi tu. Jadi akabah ni asalnya hak jalan di tepi lereng-lereng bukit tu, yang mana kena cermak, kena halusi nak naik satu-satu kan. Orang naik bukit kan. Dia kena cermak satu. Tu akabah. Daripada akabah ilmu tu kena cermak molek, naik akabah taubat, dia naik satu-satu, selesai dah 5 akabah. Ni hak yang ke-6 ni, akabatul qawadih, riak dan ujub ni. Riak dan ujub ni kalau tidak jaga molek, ditakuti akan merampas
akan tanggalkan amal ibadah kita yang diumpamakan dengan mata benda perniagaan ni, untuk dapat balasan pada hari akhirat. Dengan riak dan ujuk ni, dia menyebabkan mata benda perniagaan kita tu dirampas, ditanggal, dicabut daripada kita. Maknanya sampai di hari akhirat tak ada lah untuk bekal balasan baik pada hari akhirat. Maka tadi perici pula riak pada 4 usul, ujuk pada 3 usul. Jadi 4 usul, 3 usul ujuk tu tanda tepi. Mana kita ingat ni yang kedua, yang ketiga. Yang pertama mana? Yang pertama lepas. Yang pertama. Cuma dalam hak ni hak pertamanya tu ada kurungan. Kalau pertama hak usul bagi ujuk, dia ada kurungan. Hak rumi buat macam mana so? Maka aku sebut padanya, pada riak pertamanya, jawab kan pertamanya, tak ada buat kurungan. Tak ada. Ya gitu je. Pertamanya tu perenggan bawah. Sambung. Sambung juga. Patut dan asal yang kedua tu perenggan barulah. Perenggan barulah asal yang kedua dah. Dia perenggan baru dah. Tak rumi. Tapi ni tak apalah, dia ada kurungan dah. Dia ada kurungan. Asal yang kedua, asal yang ketiga, asal yang keempat dia ada kurungan. Tapi hak pertamanya tu dia tidak kurungan. Kalau kurungan baru lebih kita perasan. Maka ada pun riak. Maka aku sebutkan padanya pada riak pertamanya, asal yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dahulu bicara riak, riak yang semata-mata. Riak yang bercampur. Kan bicara dahulu kan. Riak yang semata-mata, riak yang bercampur. Mana? Riak tidak semata-mata. Bukan kerana dunia semata-mata, bukan. Kerana dunia juga, kerana akhirat juga. Tu hak bercampur dahulu sudah bicara. Ada ni. Orang yang mukhallitun dia panggil. Orang yang mukhallitun. Kalau dibahagikan riak qadariyah macam mana? Tu riak semata-mata lah. Sebab kebaikan dilakukan oleh hamba semata-mata. Hamba memilih untuk melakukan kebaikan. Ni IQ kuat hamba ni yang bertenaga buat kebajikan. Hamba semata-mata. Tak ada Tuhan dah situ. Tak ada Tuhan. Itu qadariyah. Maka qadariyah ni dia riak semata-mata. Adapun bagi peringkat muqarrabin arifin aulia, licin. Tak ada riak, licin semata-mata kerana Allah. Tapi hak muqarrabin ni bukan kata licin kerana Allah sahaja, tak ada kerana dunia, kerana akhirat pun tak ada. Ni hak atas ada bicara kan. Hak peringkat hak arifin ni kan, bukan kata bersih dari riak semata-mata, tak ada kosak dunia, bukan. Kosak dunia pun tak ada, kosak akhirat pun tak ada, semata-mata redha Allah. Tu nombor satu. Kita ni orang awam yang mukhallitun ni, yang bercampur ni. Kerana Allah, tapi di situ ada kerana dunia. Yang mukhallitun dia panggil. Riak yang bercampur. Hak qadariyah tak ada. Dia tak ada amal kerana Allah, sebab amal tu dia sendiri. Bukan Allah Ta'ala. Kebaikan yang dilakukan, itu qadariyah. Hak mukhallitun ni campur. Maknanya kalau mengajar, kalau bertugas jadi imam, bertugas jadi bilal, contoh apa-apa pekerjaan agama, kerana Allah. Sekatu puatu ke tak? Tu peringkat hati masing-masing lah. Peringkat hati masing-masing. Kalau ikhlas pun bukan ikhlas amal, kerana redha Allah. Ikhlas menuntut pahala, nak syurga. Itu ikhlas nombor 2. Tapi tak solid pula ikhlas nombor 2 tu. Nak pahala, nak akhirat, nak syurga, nak bidadari lah tu kata. Buat amal nak apa? Ayah haji,
Buat amal apa ya haji? Haji nak bidadari lah. Sebab mau haji pun bidadari kot nanti. Lebih daripada bidadari nanti. Yalah ayah haji mak haji masuk syurga, mak haji lebih daripada bidadari lah. Tapi ayah haji buat amal nak apa? Nak bidadari. Ayah haji nak apa bidadari? Itu dia ikhlas pertengahan tu. Dengar pun serinya tu. Tak serinya. Kalau ceramah gitu setok ayah haji. Gitu sebenarnya. Buat amal. Tu. Serinya mana? Nak sebut tu malu. Tapi gitulah. Kita nak bidadari kan? Tu kata nak bidadari nak buat apa? Suka pula dah. Maknanya ikhlas ni ikhlas tu je. Ikhlas nak syurga. Tapi tak solid juga. Ada kerana nak mata benda dunia, nak pujian dunia, nak dapat sanjungan dunia. Sebab boleh mengajar ni satu level yang tinggi. Jadi Tok Imam duduk depan ni satu level yang tinggi. Tak tinggi Tok Imam. Tinggi Tok Imam. Raja kena ikut dia. Suka pula dah. Dan kalau raja duduk belakang, raja boleh tak? Stop Tok Imam, nak berhenti sekejap serakaat. Ada? Raja ikut Tok Imam. Kalau Tok Imam buat lambat, lambatlah raja. Kalau Tok Imam buat cepat, cepatlah raja. Raja nak kan ni? Allah Tok Imam ni baca panjang. Raja tak boleh kata apa. Allah Tok Imam ni cepatnya. Lelah nak turut dia. Gitulah. Tak raja pun kena ikut Tok Imam. Itu besar Tok Imam. Macam ni. Pada dia Tok Imam tau. Duduk depan tu dia jadi. Dia jadi terapung pada ni. Terapung je. Tinggi. Tengok. Terapung sungguh. Masa saya budak-budak tu boleh menambelah tolak di Tok Imam tu. Lari semua. Tapi duduk depan tu dia rasa macam lah. Kita boleh menambelah. Belakang tu tua belakang tu kita. Tak rasa ni. Terapung lah. Tinggi. Tinggi melayang lah. Tinggi. Ada ni. Maknanya ujian pula situnya. Semata-mata nak pahala, nak syurga ke? Capu dah. Capu nak mata benda dunia, nak pujian, nak sanjungan, nak dipandang. Ni. Dipanggil apa? Orang yang mukhallitun, yang capu. Ni. Dah kitab Minhaj. Yang kitab Minhaj susung ni memang kena atas putih lah. Pada kena atas putih. Kena atas putih lah. Ini perincian kitab Minhaj. Sebab tu di antara kitab yang kalau biasa pondok kok, Tugu Besar, belajar, mengajar, kitab Minhaj. Belajar, mengajar. Kitab mendapat ganti, aku dah kitab Minhaj. Tahu paling ditekannya kitab Minhaj lah. Tapi permulaannya kitab penuh bagi hati.